Sejahtera. So hari ni saya nak ajar macam mana nak cari inverse by using properties. Saya terlupa nak ajar hari tu. So saya ganti balik dengan video ni. Okay, untuk gunakan properties, first kali awak kena tahulah properties of inverse matrix. Yang mana untuk yang pertama ni kita ada, kalau kita ada matrix A, kita inversekan, lepas tu inverse sekali lagi. So kita akan dapat nilai matrix A tu semula. Kalau transpose dan inverse, kita boleh alih dia punya kedudukan, sama ada nak inverse dulu ataupun transpose dulu. Tengok pada soalan yang mana lagi mudah kita selesaikan. Okay, untuk properties yang ketiga ni, kalau awak nampak A dan B, operasi yang kita ada adalah darab. So ingat balik kalau darab, actually AB tak boleh sama dengan BA. So kalau kita nak sama, maksudnya sama ada inverse ataupun transpose. So kat sini barulah kita akan dapat AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Alright. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kalau kita cari A inverse, cari pula dia punya determinant, nilai dia akan jadi sama dengan 1 per determinant A. Dan yang terakhir, kalaulah, ingat tadi AB tak sama dengan BA. Tapi kalau kita dapat AB, bila kita darabkan, dia nilai dia sama dengan BA, bermaksud dia adalah identity. Yang inilah kita akan gunakan untuk mencari inverse. Alright, mencari inverse. Okay. Contoh kat sini dia kata B adalah sama dengan A inverse dan A adalah sama dengan B inverse. So macam mana kita nak buktikan dia? Katalah kita ada sekarang AB tadi sama dengan alpha identity. So katalah dia nak A inverse. Bila dia nak A inverse, maksudnya kita kena wujudkan A inverse tersebut. So bila kita wujudkan A inverse, kita tengok, katalah nak A duduk depan. Bermaksud A inverse kita kena darabkan di depan. Okay, alpha ni tadi constant, so tak ada masalah lah kalau kita nak letak dia di hadapan. Okay, yang mana A inverse darabkan dengan A dapat identity, dan A inverse darab dengan identity dapat A inverse. So kat sini dapat identity darab B sama dengan alpha A inverse. Identity ni macam satu. So kalau kita darabkan nilai apa-apa pun akan dapat balik yang asal. Okay, so sekarang ni kat sini kita ringkaskan lagi, dapat B. Okay, dapat B. So dekat sebelah adalah A inverse. Kalau nak A inverse bermaksud kalau darab tadi jadi bahagi. Alright, so di sinilah munculnya A inverse kita adalah sama dengan 1 per alpha darabkan dengan B. Okay, katalah pula kita nak dapatkan nilai B inverse. So macam mana nak dapatkan B inverse? Kita kena darabkanlah B inverse. Okey, kat mana kedudukan B? Depan ke belakang? Belakang. Bermaksud kita kena darabkan dengan B inverse di belakang. Okey. B inverse di belakang. Nampak lebih kurang sama, tapi bila buat jawapan nanti jadi lain That's why awak kena tahu betul-betul. Okey, so A inverse sama dengan alpha B inverse. Yang mana di sini kita ringkaskan lagi, A darabkan dengan identity akan dapat A sama dengan alpha B inverse. So soalan kita nak B inverse tadi, bermaksud 1 per alpha didarabkan dengan nilai A. So kat sinilah wujud tadi, A inverse sama dengan 1 per alpha darab B, ataupun B inverse sama dengan 1 per alpha darab A. Okay. Alright. So ini properties yang awak kena ingat sikit lah. So seterusnya kita pergi kepada contoh. Okay, so kalau tengok contoh kat sini, so tengok contoh kat sini, dia kata given H, ni nilai dia, find the value of P and Q if dia kata H squared equal to
PH plus QI. So macam mana nak dapatkan nilai Q dan P ni? Dengan cara kita kita ikut dia punya properties ni, iaitu H kuasa 2 dia kata sama dengan PH tambah QI. So gantikanlah, kalau H kuasa 2 bermaksud H darabkan dengan H. Okey, so H kuasa 2 ni adalah H darabkan dengan H. So kita buat dua-dua ni, kita darabkan. Alright, kita darabkan. Ingat darab dia kena at least 3 elemen So saya tak tunjuk kat sini lah. Alright. Okay, so dia jadi 1, 0, 0, negatif 1, negatif 2, 0, negatif 1, negatif 3, 1. Okay, atas akan dapat 1, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 2, negatif 3, 0, 0, 1. Okay, so kita darabkan 1. Kat sini 0, kat sini 0. Next akan dapat negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Okey, seterusnya 0. So negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. 0, 0, 0, 0 dapat 0. Okey, kat sini akan dapat negatif 1 tambah 3 tolak 1. So 3 tolak 2 dapat 3 tolak 2 dapat 1. Okey, 0 dapat apa ni? Saya ringkaskanlah 6 tolak 3. So dapat 3 dan yang terakhir dapat 1. So kalau ikutkan kat sini, H kuasa 2 dia adalah 1, 0, 0, 1, 4, 0, 1, 3, 1. Sama dengan P, kita gantikan balik H. 1, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 2, negatif 3, 0, 0, 1. Tambah Q, darabkan dengan identiti. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Okay, so macam mana kita nak dapatkan P dan Q ni? Kenalah buat persamaan. Alright, kena buat persamaan. Okay, so kalau ikutkan kat sini, ada beberapa elemen yang dia dapat 0. So, kalau boleh kita dapatlah yang paling mudah. Okay, contohlah contoh. Katalah awak tak tahu nak buat macam mana. Okay, tak apa, kita buat elemen yang pertama. So, 1 sama dengan P darab 1 tambah Q darab 1. Perasan tak kat sini dia dapat satu persamaan yang mana P tambah Q sama dengan 1. So, kalau saya buat, saya nak elemen yang ke mana ni? Yang Q kita ni ada nilai. Okey, saya buat yang ni lah. Okey. So, saya akan dapat apa? 4 sama dengan negatif 2P tambah Q. Okey, persamaan 2. So, nak buat persamaan serentak pun boleh. Tak ada masalah macam ni. Tapi, boleh juga kita buat dengan cara yang lagi mudah. Contoh, saya bagi contoh. Saya nak ambil elemen 31. So, saya akan ambil semua elemen 31 ni untuk saya dapatkan nilai salah satu sama ada P ataupun Q. Okay, kita tengok. Saya ambil elemen 31. So, akan dapat 1 sama dengan negatif P. Perasan tak? Yang tu tambah 0. Darabkan dengan 0. So, automatik saya akan dapat P sama dengan, sini 0. So, P sama dengan negatif 1. So, boleh juga. Ikutlah mana-mana saja elemen asalkan awak dapat jawapan. Alright. Okay. So, katalah kat sini saya nak ambil ni 1. Lepas tu saya masuk substitute lah dalam 1 ataupun 2. So, saya akan dapat
Katalah saya ambil daripada pertama, 1 tambah 1 sama dengan Allahuakbar, sama dengan negatif 1. Saya darabkan dengan 1 tambah Q. So saya akan dapat Q sama dengan, sini akan dapat negatif 1. So 1 tambah 1 akan dapat 2. So daripada sini saya dapatlah nilai P dia adalah negatif 1 dan Q dia adalah 2. Okay, so next dia kata show that, dia dah suruh show tu. Yang pertama tadi dia suruh cari P dan Q. Dah dapat, yang dia nak sekarang adalah buktikan pula daripada persamaan yang awak dapat tu tadi menjadi yang kita ada H kuasa 2 sama dengan P apa P? P tadi negatif 1, 2 P tadi adalah negatif 1. So negatif H tambah 2 identity. Saya gantikan P dengan Q dia. Okay. So daripada sini dia suruh buktikan bahawa H kuasa 2 ni boleh jadi H kuasa 4 sama dengan negatif 5H tambah 6I. So macam mana kita nak buktikan? So cara nak buktikan adalah ambil daripada H kuasa 2 ni, jadikan dia menjadi H kuasa 4. Macam mana H kuasa 2 nak jadi H kuasa 4? So kita darabkan dengan H kuasa 2 kan. H kuasa 2 untuk kesemua-semuanya. Okey, untuk kesemuanya. So akan dapatlah H kuasa 4 sama dengan negatif H kuasa 3 tambah 2H kuasa 2. Bila darab dengan identiti dapat 2H kuasa 2. Okey. So sekarang ni perasan tak ada H kuasa 3. Tapi kita punya tu tak ada H kuasa 3. Okey, so kita buat pula H kuasa 3 dulu Okey, H kuasa 3. So, H kuasa 2 ni kita tak yakin sadar sebab kita dah ada daripada sini. Yang kita tak ada adalah H kuasa 3. Kita dapatkanlah pula dah jadi H kuasa 3. So, saya ambil H kuasa 2 ni, saya darabkan semua dengan H. Okey. Saya darabkan dengan H. So, saya akan dapat H kuasa 3 sama dengan negatif H kuasa 2 tambah 2H. Okey, H darab I dapat H lah So, daripada sini saya dapat. So, saya gantikan negatif H kuasa 3 adalah Allah subhanallah. Negatif H kuasa 2 tambah 2H tambah 2 H kuasa 2 tadi saya gantikan. Okay, kenapa sebenarnya saya nak gantikan sebab dalam kita nak buktikan ni tadi kita ada H dan identiti saja. Kita tak ada lagi nilai H kuasa 2 ke atau yang lain-lain. So segala yang ada sebutan dalam H kuasa 2 selain pada H dengan I, kita kena tukar. Okay, so kalau ikut kat sini dapat apa? H kuasa 2 tolak 2H tolak 2H tambah 4I. Okay. So, H kuasa 2 ada lagi. Gantikan sekali lagi. Dengan kita ada negatif H tambah 2 identity tolak 2H tolak 2H tambah 4I. Okay. So, yang tinggal sekarang H dengan I je kan? So, kita ambil lah. H dan H. Sekalikan dapat apa? Tolak 1, tolak 2, tolak 2. So, tolak 5 kan? So, dapat negatif 5. H, saya ambil pula 2I, 4I. So, saya ada tambah 2, tambah 4. So, jadi tambah 6I. So, sama tak dengan yang dia nak tadi? Sama tak? H kuasa 4 dapat sama dengan negatif 5H tambah 6I. So, terbuktilah macam yang dia nak. Alright, so selesailah untuk soalan ni. Dia suruh show. So, kita dah show dah.
Bukan suruh kira dia suruh show, kita dah show kan. Okay, last kali soalan. Okay, katalah dia beri macam ni pula. Given that A, where A and B is constant, are constant. Given that A squared sama dengan, gunakan sajalah properties yang dia ada. So, dia kata A kuasa 2 tolak 4A, dia kata sama dengan 5 identity. So, kita darabkan dengan A kuasa 2 ni dengan, A kuasa 2 dengan A kuasa 2 pula. A dengan A, supaya dia jadi A kuasa 2. Okay, so katalah kita ada tadi A kuasa 2, kita dapat, alright, ingat 3 elemen pertama kita buat, lepas tu kita boleh tulis saja jawapan dia. Allah, bodoh. Okay, tak apalah So kata ada 1 A2, 2 1 2, 2 2 B. Ke bawah 1 2 2, A 1 2, 2 2 B. Okay, so nilai hasil darab dia akan dapat apa? 1 tambah 2A tambah 4, ataupun dapat 5 tambah 2A. Yang dekat sini, ini A tadi kan? Okay, so kita dapat A tambahkan dengan A tambahkan dengan 4. Jadilah 2A tambah 4. Dan last sekali kita darabkan yang ketiga. So 2 tambah 2A tambah 2B. Tak boleh ringkas, so kita biar je lah. Okay, alright. Okay, next. 1 darab 2, 2. So 2 tambah 2 tambah 4 sama dengan 8. Alright, so 2A tambah 1 tambah 4, so 2A tambah 5. Okay, next. 2 darab 2, 4 tambah 2 tambah 2B. Betul Okay, so jadi 6 tambah 2B. So last kali kita akan dapat 1 darab 2, kita dapat 2 tambah 2 darab 2 tambah 2 darab B. So kita akan dapat 4, 5, 6. So 6 tambah 2B. Yang seterusnya adalah 2A tambah 2 tambah 2B. Alright, yang ni tak boleh buat apalah, biarkan saja. Yang ketiga, 2 darab 2, 4 tambah 4 tambah B kuasa 2. 8 tambah B kuasa 2. Okey, boleh semua? Boleh tak? Okey. So, lupa pula. So, sekarang kita ada A kuasa 2 tadi. Bermaksud saya ada 5 tambah 2A, 2A tambah 4, 1, 8, 2A tambah 5, 6. B tambah 2, B. Ke sini 2A tambah 2B tambah 2, 8 tambah B kuasa 2. Okey. Apa tadi? Tolak 4A. Salah pula. Tolak 4A. Okey. Tolak 4A. A asal. 1 A2, 2 1 2, 2 2 B. Sama dengan 5 identity. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okey. So, saya ambil lah satu
So katalah saya ambil yang pertama. 5 tambah 2A tolak 4 sama dengan 5. So actually 2A sama dengan 4. So A sama dengan 2. Okay, saya ambil pula yang ada B. So katalah saya ambil B tambah 2B. Yang ni saya ambil yang pertama Yang ni saya ambil yang kedua pula. Okay. Okay. So B tambah 2B sama dengan tolak 4 darabkan dengan 2 sama dengan 5 darabkan dengan 0. So saya akan dapat 6. So 2B sama dengan 0. So kat situ jadi 8 tolak 6. So B sama dengan 1. Okay. So dapatlah A2B1. Okay, dah dapat A2B1, dah buktikan, dah shown dah. Dia kata nak cari A inverse. Okay, sekarang daripada A squared tolak 4A equal to 5 identity, dia nak dapatkan A inverse. Kita darabkanlah dengan A inverse. So, katalah semua ni saya darabkan dengan A inverse Okay, yang ini pun saya darabkan. Yang ini pun saya darabkan dia. So, munculkan A inverse. Okay, so kat sini identity darab A tolak 4 identity sama dengan 5A inverse. So A inverse akan dapat sama dengan A identity dapat A. So 1/5 A tolak 4 identity. Okay, dia suruh kira tak? Dia suruh find Kalau disuruh kira, kita kira masuk je lah nilai dia. A apa, identity apa, so dapatlah inverse dia. Okay. So, itu sahaja untuk property. Sekian, terima kasih.